Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan dan mematikan. Dia yang menghidupkan kita dan dia juga yang mematikan. Dia yang mencipta alam ini dan dia akan menghancurkannya. He is the creator, he is the destroyer. So Allah Subhanahu Wa Taala yang bagi baik, dia juga bagi buruk. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi bagi buruk, bagi baik, Tuhan itu Tuhan yang satu, Tuhan yang sama. Bukan buruk ada Tuhan lain, baik Tuhan lain, tak ada. Kalau kita kata baik dari Allah, buruk dari perbuatan saya, maka kita ada dua Tuhan. Allah Tuhan dan saya Tuhan. Ini percakapan yang salah. Mereka yang buat ceramah agama, selepas habis ceramah, cakap semua yang baik dari Allah, yang buruk dari kelemahan saya, ini adalah percakapan mempersekutukan Allah. Dan mereka yang bersetuju dengan ini pun mereka yang bersetuju untuk mempersekutukan Allah. Jadi mereka-mereka ni bukannya mengajar tauhid, mengajar manusia mempersekutukan Allah dengan mereka tak merasainya. Mereka tak faham tu bahawa mereka sebenarnya mengajar orang untuk mempersekutukan Allah bila mereka cakap baik dari Allah, buruk dari kelemahan saya. Tak ada buruk daripada kelemahan dia, buruk juga dari Allah. Aduh. Jadi Nabi bagi tahu akan sampai satu waktu orang akan cakap macam ni. Orang kita tahu dah. Kenapa orang bercakap macam ni? Sebab orang semua tak faham. Apa yang benar, apa yang tak benar. Kalau faham, tak ada dia cakap macam tu. Dia tak faham apa dia akidah. Belajar akidah, belajar semua, kan? Tapi tak faham. Itulah bila kita tak faham ni, kita belajar tak faham agama ni. Jadi bila kita tak faham, kita tak tahu apa nak cakap yang betul. Jadi percakapan ni selalu dekat masjid. Ada? Kamu dengar tak tu? Orang yang selalu dengar kuliah pun dengar, yang tak selalu pun dengar. Sebab dah selalu cakap. Hampir semua cakap. Baik dari Allah, buruk dari kelemahan saya. Betul. Itu percakapan salah. Sangat salah. Tapi tahu tak kamu sebelum ni dia salah? Sebelum saya cakap. Tak ada siapa tahu. Banyak perkara yang saya cakap sebelum ni tak pernah orang tahu. Dan ada sebelum ni tak ada orang buat. Macam doa depan rumah orang. Lepas bagi salam, kalau 3 kali tak ada siapa jawab, ataupun orang keluar tapi dia tak sedia untuk dengar, maka saya bagi tahu kamu supaya kamu berdoa. Tak ada siapa buat. Ada? Nabi ada buat? Nabi ada buat tak? Tak ada. Nabi sebenarnya tak boleh buat pun. Banyak sangat orang. Kita ni pergi rumah orang, ada kala ada orang, kadang tak ada orang.
Jadi saya pun buat benda yang Nabi pun tak buat. Namanya bid'ah lah tu. Tapi dia bukan bid'ah yang ni, yang Allah tak sukanya. Ni bid'ah yang Allah suka. Dia tafsiran daripada hadis yang Nabi bilang, saya punya tafsiran lah, iaitu hendaklah kamu mencegah mungkar dengan tangan. Dengan tangan ni ialah dengan ajak dia terus buat amal dengan perbuatan, dengan suruh dia buat amal, ini dengan tangan, tidak dengan percakapan. Kita cakap, kita tak dapat mencegah dia dengan ajak dia pada amal. Terus macam kita jumpa dia tu, kita terus ajak dia mengucap, terus ajak dia buat dakwah ataupun jauhlah. Itu mencegah dengan tangan, tidak percakapan, tidak dengan hati. Dengan hati ni adalah doa. Itu tafsiran dia. Jadi apa yang dibuat ni tafsiran saya, dan tafsiran ni betul sebenarnya. Maknanya saya lebih faham daripada Nabi lah. Atau saya cakap ni salah? Boleh ke saya boleh faham lebih daripada Nabi? Boleh tak? Samad, kata Nabi, ada orang lebih faham daripada kamu, kamu sampaikan. Ada tu? Maknanya Nabi pun masa tu tak faham, tak diberi faham oleh Allah. Allah SWT boleh bagi faham pada siapa yang dia nak. Jangan kita cakap Nabi saja Allah boleh bagi faham, dan orang lain memang tak boleh atas pada Nabi. Tak boleh, maknanya Allah tak berkuasa lah. Yang bagi faham ni Allah, bukan Nabi. Nabi setakat yang Allah bagi faham dia faham lah. Yang ini Allah tak bagi faham kat dia, sehingga orang semua yang tak faham, mencegah dengan hati ni dia buat kurungan benci. Jadi orang Islam hari ni benci orang kafir kerana dia mencegah mungkar, dia kata. Jadi orang Islam seluruh dunia dia benci kejahatan, dan dia benci orang tu lah. Dah silap dah. Jadi dia hatred speech. Cakap dia hatred, kebencian. Orang Islam ingat tu baiklah, sebab dia punya tafsir tu bracket benci. Jadi tersasar dan tersilap. Maulana Ilyas rahmatullahi pertama kali cakap mencegah dengan hati ni berdoa. Faham ni diberi oleh Maulana Ilyas, dan saya terjemahkan dia dengan praktikal. Dengan praktikal. Jadi orang pun apa doa-doa, mana ada Nabi buat? Memang Nabi tak buat. Kalau kamu nak panggil dia bid'ah, panggillah. Tapi silap ke berdoa tu? Berdoa tu benda dilarang ke? Bid'ah ni biasanya benda dilarang. Itu nama bid'ah yang haram. Yang ini bid'ah yang bukan haram, bukan juga makruh, dia sangat disukai Allah. Yang ini rupanya ada bid'ah juga yang sangat disukai Allah. Dulu kita cakap bid'ah ni Nabi tak buat, jadi hukumnya sama ada makruh atau haram. Makruhnya ada dua pula, makruh yang menghampiri haram dengan makruh yang tak menghampiri haram. Itu boleh kita buat lah, tapi tak dapat pahala. Yang ini bid'ah, bukan makruhnya. Kalau ditafsir daripada hadis tadi, dia adalah sunnah Nabi, tapi tidaklah dibuat depan pintu macam kita. Nabi SAW bila dia telah dakwah orang Taif tak nak ajak dia masuk Islam, dia cakap kat semua, cakap dia pun tak nak. Dengan orang besar dia pun tak nak dengar, orang bawah pun tak nak dengar. Last dia buat apa? Dia buat apa? Doa. Dia berdoa pula dengan menangis. Sebab apa? Dah dibaling batu. Dia dah tak nak cakap dengan dia orang lain lah. Dengan tangan pun tak boleh dengan orang Taif tu, dengan cakapan pun tak boleh.
Bukan itu aja, dia orang tak biarkan dia tinggalkan Taif tu dengan tak disakiti. Dia orang suruh budak-budak baling batu kat dia. Banyaklah yang baling batu kat dia. Cubalah tuan buat aksi lakonan ni. Daripada apa ni, ujung Desa Minang ni tuan dibaling batu. Cubalah buat lakonan kerja dakwah di Gombak. Nanti kan pelakon ini semua, lepas tu ada budak-budak suruh baling batu. Betul punya. Kita kata ini bukan stunt punya, betul punya batu. Lepas lakonan tu berdarah tak? Tapi dapat duit lah. Yang ini, lakonan ni. Berlakon ni kan. Jadi Nabi SAW menangis, berdoa. Jadi dia ada dalam hadis tu, dalam perbuatan pun. Jadi sebenarnya dia sunnah, bukan bid'ah. Saja saya nak bagi tahu, kalau Nabi tak buat, orang kata bid'ah. Tapi dia tak tahu, bukan Nabi buat selalu hari-hari, tak. Macam kita. Kita tiap-tiap rumah, kalau tak ada je, apa pun kita doa. Nabi masa tu je, tapi dia ada buat. Bila ada buat sekali je, dia tak panggil bid'ah. Sekali je, dia nama sunnah. Jadi orang tak kenal sunnah ni, dah mati. Macam mana sunnah, amalah sunnah dia dah mati. Dakwah pun orang Islam tak buat. Jaulah pun tak buat. Apatah lagi nak berdoa depan rumah. Memang tak ada lah. Jadi skrip doa tu dengan izin Allah, Allah ilham kat saya dah buat. Bila tak ada, apa skrip doa pada orang Islam, pada bukan Islam, semua dah buat. Apa percakapan nak bagi tahu kepada orang Islam dan orang bukan Islam, semua dah dibuat. Semua ada dalam profnaswar.com. Jadi ini skrip Nabi tak buat. Ada. Mana ada ulama pun tak buat. Seluruh dunia. Jadi kalau kita pakai tafsiran Nabi tak buat, dia bid'ah. Dia bid'ah lah kalau tafsiran tu lah. Tapi ini bukan bid'ah ni. Ini ialah percakapan kan, untuk supaya orang ni bercakap dengan betul. Boleh bercakap. Kan orang tak tahu bercakap apa nak cakap. Kamu tahu? Tahu apa nak doa? Kalau saya tak buat skrip, tahu tak? Jadi ada orang yang macam pura-pura pandai, ala bid'ah ni nasihat buat bid'ah. Tulis skrip. Tak nak ikut elders yang tinggi tu pun tak buat skrip. Ada. Orang tabligh lah tu. Dia tak nak ikut. Orang jemaah tabligh anggap dia orang tu bagus. Pembesar-pembesar dia lebih faham pada Dr. Naswar. Dia tak nak ikut lah. Tak nak ikut tak apa. Apa bila berlaku tak nak ikut, tak adalah dapat kebaikan nanti. Takkan dapat kebaikan lah. Sebab dia ingat tak ada orang boleh Allah bagi faham lagi melainkan ulama Nizamuddin. Dr. Naswar bukan ulama Nizamuddin. Dia tak nak ikut. Dia faham. Itu sebab tak boleh kita cakap macam tu. Orang Allah boleh bagi faham lebih lagi daripada ulama Nizamuddin tu. Kalau Allah kendaki. Apa pasal ulama Nizamuddin je boleh? Nabi saja boleh. Allah boleh bagi orang lebih faham lagi. Sebab itu bila Isa kata siapa orang tanya dia apa, siapa orang paling alim, dia kata saya. Allah tak suka. Allah perintah dia belajar dengan orang yang Allah bagi faham lebih pada dia ni, yang boleh bercakap dengan Allah. Jadi jangan kita sangka orang ni Allah tak boleh bagi faham. Siapa yang Allah bagi faham, dia faham lah. Jadi Nabi bagi tahu, kamu sampaikan akan ada satu waktu, satu hari mana Allah, Nabi pun bagi tahu orang yang lebih faham daripada kamu daripada saya. Saya pun tak boleh bagi tahu kamu. Sebab saya tak faham. Allah tak bagi faham. Nabi tu takkan boleh faham kalau Allah tak bagi faham kat dia. Jadi kenapa Nabi cakap ni, kamu sampaikan? Sebab ada waktu nanti ada orang Allah bagi faham lebih pada kamu dan lebih pada saya. Saya tu dia cakap lah. Sebab orang semua kata tak ada orang faham. Kenapa Nabi cakap tu? Kenapa Nabi tak bagi faham terus ayat Quran tu? Kenapa dia cakap akan ada satu hari orang lebih faham daripada kamu dan daripada saya?
Kenapa tak dibagi tafsir kepada Nabi Muhammad? Kenapa dia bagi kat saya? Orang boleh tafsir Quran ni, orang tak faham lah? Atau orang faham? Orang tak faham ke orang faham? Faham? Siapa bagi faham? Jadi buktinya orang lebih faham daripada kamu. Ya, Allah, Nabi mesti dah diberitahu oleh Allah lah. Ada orang akan lebih faham ni. Suruh kau punya ayat-ayat ni kau sampaikan. Kau tak faham, sampaikan. Kau tak faham, tapi akan ada orang faham. Macam hadis tadi. Hadis tu sangat besar. Tidak kamu mencegah mungkar dengan tangan, tidak dengan hak perkataan, tidak dengan hati. Tapi sepatutnya dia tak boleh buat bracket tu, tutup. Kalau tak buat bracket tu, selamat umat Islam ni daripada jadi pengganas. Ini orang Islam yang kuat Islam ni, dia jadi pengganas. Dia nak bunuh orang kan. Sebab dia kata kita kena benci kafir. Macam sekarang Turki lawan Yunani kan. Yunani tu Kristian, ahli kitab dia bukan macam orang India. Dengan Cina. Cina lagi teruk daripada India lah. India dia juga percaya Tuhan. Banyak Tuhan. Macam-macam Tuhan. Semua Tuhan. India. Katak pun boleh Tuhan. Ini saudara Samad lah ni. Orang India. Banyak Tuhan sana. Saudara Supian. Mereka ni tapi dia lebih baik daripada Cina. Tak ada Tuhan. Cina tak ada Tuhan. Rusia dulu, North Korea, Vietnam, semuanya orang tak ada Tuhan. Jadi India. Tapi orang Yunani lebih baik daripada India. Dia agama langit, tapi telah distorted, ubah suai, ikut selera dia. Tapi dia masih tahu Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semua dia tahu. Kitab-kitab dia tu, kisah-kisah kat situ lebih kurang dalam Quran juga. Quran tu membenarkan kitab tu dari Allah. Sebab cerita yang dalam Quran sama dengan cerita dia. Tak boleh cerita sama kalau daripada punca yang lain. Kalau cerita sama, punca dia sama. Allah hantar Taurat, Injil tu. Tapi dia orang dah tukar kan, kitab. Ahli-ahli bijak pandai dia orang menukar sebab nak buat agama tu berselera, mudah diamal. Arak tak boleh minum, orang Yahudi tak. Orang Yahudi dia kekalkan tu. Betul Tuhan satu, tapi orang Nasrani, Yunani dia jadikan boleh pula. Ya. Jadi kita tengok Kristian dia minum arak. Saya rasa Yahudi tak minum arak. Yahudi percaya Tuhan satu. Orang Yunani tambah lagi, Tuhan Allah dan anak pula. Jadi Tuhan Yunani, Tuhan Yahudi, Tuhan orang Islam, Allah. Dia tak ada Tuhan lain. Dia Yunani ni kata Allah ada anak je. Dia kata Allah ada anak sebab Isa lahir tak ada bapa. Dia kata ini mesti anak Allah lah. Di Maryam ni macam surrogate mother tau. Sekarang hari ni orang nak anak, bini dia tak boleh mengandung, dia upah, letakkan benih dia campur tu dalam rahim perempuan lain lah. Di India banyak orang jadi surrogate mother, banyak duit dapat. Tumpang. Lepas tu bila dia lahir, bagi kat orang tu. Macam itulah orang Yahudi Kristian ni kan. Macam Allah ni tak ada boleh lahirkan Isa tanpa mengandung. Allah boleh. Tapi Allah nak ajar manusia ni bahawa yang buat kamu tu aku. Aku boleh buat satu orang tu tanpa ada bersetubuh. Maryam aja Allah buat, tak ada orang lain.
Kalau orang lain ada mengaku anak ni tak ada bapa, memang tak ada. Aku wanita suci, tak percaya. Untuk apa Allah buat orang tu suci? Maryam AS tu dibuat atas maksud untuk mengajar kita, mengajar seluruh manusia. Allah yang buat. Dan Maryam memang wanita suci, tak pernah duduk beribadat, kan? Kuat iman dia tu. Waktu musim tak ada pun buah ada kat dalam. Sehingga Zakaria Nabi heran tengok, mana kau dapat buah? Dia bukan musim. Maryam kata dia datang dari Tuhan, dari Allah. Oh, naik iman Zakaria, Nabi Zakaria. Dia minta dengan Allah anak. Dia sama dah tak ada anak, dah tua dah, kan? Macam tu. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Allah boleh bagi faham saya lebih pada Nabi Muhammad. Jangan kamu ingat saya ni dah mengada-ngada. Oh, Dr. Naswan ni dah mengangkat diri dia. Kelebihan ni, dia boleh lebih daripada Nabi Muhammad lagi. Sebab dia dugaannya. Tapi Nabi Muhammad, kedudukannya dari segi iman dia, amal paling tinggi lah daripada semua manusia. Tapi kelebihan yang diberi pada saya lebih faham Quran daripada semua orang kat dunia. Disebab tu, tafsir Quran ni diberi kat saya. Wahyu diberi kepada Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad tak buat tafsir, ada? Kenapa tak ada? Sebab tak beri faham kepada Quran tu yang sepahamnya lah. Tapi diberi faham Quran tu pada saya dengan izin dia. Buktinya, sekarang dengan izin Allah dah dekat 29 juz. Bukan dekat lagi, dah nak habis. Dah nak habis 29 juz dalam 1-2 hari. Dah masuk ke juz yang paling akhir, 30 juz. Tak boleh orang tak diberi faham Quran mentafsir. Berapa kitab? Setakat ni 77 kitab. Akan senang-senang mencecah 100 kitab. Boleh, ada orang tafsir 100 kitab. Satu kitab lebih kurang 300, 250, 300 muka surat. Bukan kecil kan? Ada pendek. Dan tu kamu nak kata saya tak faham Quran? Cuba cakap. Siapa berani cakap? Tulislah. Naswar tu tak faham Quran. Engkau satu ayat ada tulis yang kau nak cakap aku tak faham. Ada? Ada tafsir? Tak ada pun. Dr. Naswar Allah bagi tafsir dah sampai sekarang lah. Dia akan lebih 100 buku kata. Kau kata dia tak boleh? Kau ni gila maknanya. Tak siuman. Atau bukan berada di alam ni. Dengki. Kau tak nak baca tak apa. Jangan kau cakap dia tak faham. Kau tak nak baca tak apa. Kau bacalah benda-benda lain. Jangan baca tafsir Quran saya ni. Walaupun betul jangan baca. Sebab kamu cakap dia bukan ulama. Kalau betul pun tak boleh baca. Tak boleh ikut. Kalau kau ikut ini punya falsafah. Macam orang baling. Ada ustaz baling. Cakap kat Azri. Azri cakap kat saya. Nasuhah tu kalau dia betul pun kita tak boleh ikut. Dia agama lain dia tu. Dia bukan agama mengikut yang benar. Tak ada. Quran ni, Islam ni agama benar. Kalau tak kita tak ikut. Dia ni, ustaz ni, dia agama benar pun dia tak nak ikut. Begitu menyelewengnya ustaz-ustaz ni yang hati busuk. Ustaz-ustaz yang hati busuk ni cukup menyeleweng, katanya kalau benar pun Dr. Nasrah punya kita tak ikut. Macam itu. Boleh masuk akal tak? Dalam akal Islam yang waras, benda betul pun tak boleh ikut. Boleh masuk akal. Tak boleh masuk akal. Itu namanya syaitan tu. Kalau betul pun tak ikut ni ajaran syaitan tau. Atau bukan jalan Nabi Muhammad. Jalan Muhammad tak ada yang tak betul. Tak betul je terus Allah tegur. Ini ustaz yang kat baling tu ikut ajaran syaitan tu. Lepas tu bertopingkan ustaz. Sebab belajar ke Azhar. Tanyalah nama ustaz tu dekat Azri.
Kalau tak bertaubat ustaz tu, mengajar orang ikut ajaran syaitan. Yang benar pun tak boleh ikut. Siapa syaitan? Syaitan ni orang yang benar pun tak ikut, namanya orang bodoh. Orang bodoh apa? Orang tahu benar tapi tak ikut. Siapa dia? Orang bodoh. Allah suruh kita jadi orang bodoh. Ustaz ni suruh orang jadi orang bodoh. Benar pun tak boleh ikut. Namanya orang bodoh. Inilah orang kita panggil ustaz, ulama. Semua manusia ni hari ni orang Islam dibodohkan dengan orang bodoh juga. Ya tak? Jadi saya nak bagi tahu ustaz yang cakap betul pun tak boleh ikut ni, namanya ajaran syaitan. Ini namanya ajaran orang-orang bodoh. Ikutlah agama orang bodoh. Islam tak ada. Ajaran Muhammad SAW ni agama benar. Nabi salah sikit je, nabi-nabi lain semua dia tegur. Itulah namanya agama yang benar, the truth. Ustaz ni mengajar orang menipu tu. Benar pun tak nak ikut. Saya ada dengar juga telinga saya satu kuliah ustaz daripada Indonesia. Dia kata tafsir yang dibuat oleh orang bukan ulama ni benar pun tak boleh ikut. Aduh. Saya ada dengar tu. Maknanya dia ni belajar pelajaran yang sama sangat ustaz-ustaz ni. Bayangkanlah inilah ustaz yang meneraju yang dikatakan ketua orang Islam. Bagaimana tak orang Islam seluruhnya jadi sesat? Tak mau ikut yang betul ni menyesat lah. Walaupun ustaz tu mengucap kalimah, tapi tak ikut yang benar, tak ikut Nabi, sesat lah tuan. Alah. Syaitan tu percaya tak Allah tu Tuhan? Percaya tak? Percaya. Mana dia? Dia sangat hairan tengok orang tak percaya Tuhan tu ada. Dia kata Firaun ni melampau betul. Aku tak ada, aku berani macam dia mengaku Tuhan. Oi. Tak ada, tapi aku hanya tak mau taat perintah dia dan aku tak nak bertaubat. Aku tetap dengan aku punya faham aku lebih baik daripada Adam. Itu je. Sebab itu aku tak nak ikut sujud tu. Jadi oleh kerana dia tak mau taubat, berdosa je. Nah. Jadi kita pun Allah Subhanahu Taala laknat dia. Laknatnya maksud laknat ni sampai bila pun tak boleh dapat hidayah tau. Namanya laknat ni. Orang dilaknat ni, Allah laknat dia sampai bila tak dapat hidayah. Apa pun buat. Sebab itu Iblis jadi macam tu. Jadi Iblis kata kalau kau dah laknat aku tak boleh dapat hidayah. Tutuplah. Bagilah aku hidup sampai kiamat. Tapi kalau Allah belum laknat tu, maknanya boleh lagi. Kalau dah laknat tu tutuplah. Jangan sampai Allah murka kat kita dilaknat. Itu tak boleh dapat hidayah tu. Siapa pun datang dapat hidayah. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Allah SWT boleh bagi faham pada orang selain dari Nabi Muhammad SAW lebih faham. Tapi bukan makna darjat dia tinggi. Allah bagi saya alat, boleh tanya pada Allah. Nabi ada Allah bagi? Ada? Tak ada Nabi pun. Adakah saya lebih tinggi daripada Muhammad? Tak. Saya diberi nikmat bukan bagi itu kelebihan tu untuk membantu saya lah. Sebab saya tak ada wahyu. Saya tak ada wahyu. Mana saya nak tahu apa Allah mahu? So Allah bagi saya ilham. Mana nak tahu ilham tu betul ke tidak? Allah bagi saya alat tu. Dengan alat tu saya tahulah itu dari Allah, bukan dari syaitan. Jadi alat tu untuk menjaga saya dari sesat. Saya pula dituduh oleh orang-orang yang belajar dengan saya dulu sebagai orang syirik pula. Cabut lari dia. Dia orang tak tahu antara syirik dan keramah, antara kurniaan dan syirik. Dia tak tahu. Tanya dulu. Kalau saya cakap okey lah, tak nak, cabut lah. Dia kata, dia tanya saya pada pandangan Amir Sab,
alat ni okey. Okey saya bilang. Dia adalah untuk membantu saya untuk tahu apa Allah mau. Apa pasal tak okey pula? Oh, dia tuduh saya syirik. Cabut lari. Termasuk Zahari, Asfani. Semua cabut. Tinggallah yang bodoh-bodoh ni, yang memaksa diri dia untuk terima alat tu. Sebab dia tak nampak lain pun. Allah, saya tak ada suruh dia orang buat benda buruk. Apa pasal dia nak cabut lari pula? Saya kalau mula suruh kamu semua boleh berzina, boleh cabut. Kalau saya mengajar kamu untuk buat benda buruk, kamu boleh cabut balik. Tapi kalau saya buat, kamu jangan tanya, ini Allah suruh saya, dia tak suruh kamu. Untuk saya okey lah, untuk kamu tak boleh. Itu kamu kena faham. Tapi itu tak faham. Oh, ini tak boleh. Dia Allah suruh, bolehlah dia buat. Pakai alat tu. Kamu kenapa nak buat, tak ada disuruh. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, mereka semua tak faham, disesatkan oleh syaitan, jadi orang sesat. Cabut lari. Syaitan cakap kat dia, Dr. Nasrah tu buat syirik. Cabut lari. Sampai sekarang, tahun 2009 tu dia cabut lari. Sampai sekarang tak datang balik. Sebab apa? Allah dah laknat, katalah dia. Tak ada jalan mau datang balik. So tak tahulah. Allah Subhanahu Wa Taala bagi saya kelebihan mentafsir tu. Takkan pula orang yang syirik pula. Ada mungkin kan betul dakwaan mereka tu, saya ni syirik, kafir. Tak ada mana sabar ke? Yang saya sekarang ni diberi oleh Allah kemampuan untuk tafsir Quran dah dekat 100 buku katalah kan. Ada mungkin kita panggil dia orang musyrik? Kalau kita panggil dia musyrik, bukan dia musyrik, kita musyrik. Kalau panggil dia kafir, bukan dia kafir, kamu kafir. Jadi orang yang sebut saya kafir tu, musyrik tu, sebenarnya mereka lah musyrik. Apa sahabat cakap orang bukan musyrik? Jadi kerana mereka dah jadi musyrik hari ni, mereka tak kata, mereka masih kata dia orang Islam sebab dia orang semayang. Boleh semayang tapi kafir. Boleh semayang tapi munafikin. Sebab apa? Dah menuduh saya yang bukan kafir. Itu ada hadis tu. Jadi bapa tuan yang mulia, jangan kita cakap benda kita tak faham, lepas tu jadi kafir. Ya. Ada mungkin saya yang berceramah hari-hari, gas hari-hari, tulis tafsir Quran, boleh rawat orang sakit, saya pun sihat aja. Tiba-tiba kau kata dia kafir. Besar tu tuduhan tu. Banyak orang yang lari daripada saya tu, semua cakap saya kafir, musyrik, bid'ah, macam. Jadi ini cuma cubaan yang Allah bagi pada nabi-nabi dan orang yang buat kerja nabi macam saya. Makin bertambah percayalah saya bahawa kerja yang saya buat ni kerja nabi. Kalau tidak, saya tak akan dapat dugaan macam ni punya berat, dipanggil kafir, musyrik, penipu, pendusta, macam-macam. Kamu tak ada kan? Bayi Wahab ada? Tak ada. Ulama-ulama tabligh tak ada dapat. Yang dapat saya je, sebab saya buat kerja nabi. Kalau saya tak buat kerja nabi, tak dapat. Kenapa iman saya naik kuat? Sebab buat kerja nabi. Dengan iman kuat, Allah bagi saya kelebihan tu lah. Takkan kelebihan tu diberi macam tu je. Sebab iman kuat lah kelebihan dibagi untuk faham Quran. Kamu aku tunjukkan kepada kamu ayat-ayat. Mana kamu faham? Satu ayat pun tak faham. Walaupun bahasa Inggeris. Jadi bapa tuan yang mulia, kalau masih tak percaya saya, lagi saya ni naib Nabi atau wakil Nabi Muhammad SAW dan tak nak ikut, itu pilihan tuan. Tapi pasti tuan-tuan akan binasa dan tidak akan berjaya. Kalau tuan percaya dan tuan ikut, yang untung bukan saya, tuan lah. Tuan tak nak mengaku saya naib Nabi, tak ada masalah. Saya tak ada marah tuan. Tak nak percaya, mana tak nak ikut. Apa dia cakap tak nak ikut sebab dia bukan naib Nabi? Yang rugi bukannya saya tak ada rugi. Kata Allah pada Nabi, kalau dia orang tak nak mengaku kau Nabi, aku bagi tahu kau Nabi. Kalau kamu tak nak mengaku saya ni naib Nabi, Allah bagi tahu Nasrah naib Nabi. Yang rugi kamu lah. Kamu tak suka saya, tak ada rugi saya. Kalau kamu boleh bagi faedah, bahaya, rugilah.
Ini apa faedah pun tak boleh, bahaya pun tak boleh. Saya tak ada rugi. Biarkanlah kamu tak suka saya macam Yazid tak suka saya. Yang saya rugi kalau Allah tak cinta saya. Kita bukan mau Allah suka kita je, Allah mau cinta kita dan kita cinta Allah. Okey, guys.